Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, salam tahun baru. Bertemu kita sekali lagi di MAIS TV, Khamis 5 Januari 2023. Apa kata kita perhatikan dulu antara rancangan-rancangan yang bakal bersiaran. Sebentar saja lagi, siaran kami akan dimulai dengan bacaan surah Al-Imran ayat 7 hingga 9 oleh Ustaz Muhammad Hafizuddin Abdullah Suhaimi, Pegawai Majlis Agama Islam Negeri Johor. Siaran kami akan diteruskan dengan rangkuman berita. Program gunting rambut perdana di daerah Pontian, diikuti program dapur asnaf di daerah Kulai, Kota Tinggi dan Mersing. Seterusnya berita, program ziarah kasih pesakit radang sistem saraf di daerah Segamat. Rangkuman berita diteruskan dengan berita ziarah mahabah di Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat serta menyantuni warga emas gelandangan. Rangkuman berita diakhiri dengan berita program Jom Turun, iaitu program Perumahan Rakyat PPR di Seri Setulang bersama Esko Perumahan Negeri Johor dan Kempas Permai bersama Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor. Siaran kami akan diakhiri dengan perutusan khas sempena Tahun Baru 2023 yang disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noh bin Gadot, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor. Sama-samalah kita saksikan. Demikian tadi muslimin dan muslimat antara rancangan-rancangan yang akan bersiaran pada minggu ini. Semoga semua akan mendapat manfaat dari apa yang ditayangkan. MAIS bantu, asnaf sejahtera, pembayar zakat, gembira di syurga. Majlis Agama Islam Negeri Johor ingin mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru 2023. Surah Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana setia bersama kami di MAIS TV. Anda bersama saya Muhammad Firdaus Omar, Khamis 5 Januari 2023. Terus ke rangkuman berita.
Selasa, 27 Disember 2022, Majlis Agama Islam Negeri Johor Daerah Pontian dengan kerjasama Pejabat Pendidikan Daerah Pontian telah menganjurkan program gunting rambut perdana anak-anak asnaf tahun 2022. Program ini telah diadakan di Sekolah Kebangsaan Air Baloi Pontian. Seramai 40 pelajar telah terpilih bagi program ini yang diberikan secara percuma. Kami juga membawakan bersama tukang gunting rambut dari kalangan individu yang tersenarai di bawah program Pelan Pembangunan Asnaf Majlis Agama Islam Negeri Johor. Hadir bersama Amin Baitul Mal Majlis Agama Islam Negeri Johor Daerah Pontian, Ustazah Aisyah Abu Bakar. Selasa, 27 Disember 2022, Majlis Agama Islam Negeri Johor Daerah Johor Bahru telah menganjurkan program pengisian minyak percuma. Program dimulakan serentak seawal jam 7.30 pagi di 3 lokasi stesen minyak yang terpilih. Antaranya adalah di stesen minyak Shell Jalan Masai Lama, stesen minyak Petronas Taman Rinting dan stesen minyak Petronas Taman Cahaya Masai. Program ini telah menyasarkan sebanyak 200 buah kenderaan bermotor 150cc ke bawah yang terawal dengan RM RM5 sekali pengisian bagi setiap satu stesen minyak. Hadir sama Amin Baitul Mal Majlis Agama Islam Negeri Johor Daerah Johor Bahru, Ustaz Muhammad Firdaus Abdul Hamid. Program rutin Majlis Agama Islam Negeri Johor iaitu belanja dapur asnaf pada setiap hari Ahad diteruskan lagi di setiap daerah dalam negeri Johor. Setiap minggu, setiap daerah akan menyantuni golongan asnaf berbelanja barangan keperluan di pasaraya-pasaraya dan kedai-kedai runcit yang terpilih. Asnaf-asnaf tersebut telah diberi peluang untuk memilih barangan dapur yang bersesuaian mengikut keperluan masing-masing dengan nilaian sebanyak RM200 seorang. Turut hadir menyantuni asnaf berbelanja di setiap daerah Amin Baitul Mal Daerah Majlis Agama Islam Negeri Johor. Antaranya, Majlis Agama Islam Negeri Johor Daerah Kulai telah membawa bersama 41 orang pekerja-pekerja pembersihan Universiti Teknologi Malaysia Skudai UTM berbelanja di pasaraya di Taman Ceratai, Johor Bahru. Manakala Majlis Agama Islam Negeri Johor Daerah Kota Tinggi pula telah membawa bersama 20 orang saudara baru daerah Kota Tinggi berbelanja di pasaraya di Kota Tinggi. Majlis Agama Islam Negeri Johor Daerah Mersing juga telah membawa bersama 25 keluarga mu'alaf daerah Mersing dengan kerjasama bahagian dakwah Jabatan Agama Islam Negeri Johor berbelanja di pasaraya di Mersing. Daerah-daerah lain turut menganjurkan program berbelanja dapur asnaf di daerah masing-masing. Majlis Agama Islam Negeri Johor Daerah Segamat telah menyantuni dan menziarahi rumah Cik Rashidah di daerah Segamat yang diuji dengan penyakit multiple sclerosis iaitu keradangan sistem saraf. Doktor juga mengesahkan penyakit ini akan berlarutan sepanjang hayat. Semoga Cik Rashidah diberi kekuatan dan kesihatan yang stabil. Amin Baitul Mal Majlis Agama Islam Negeri Johor Daerah Segamat, Ustaz Khairul Anwar bin Isnin hadir menyampaikan sumbangan bantuan perubatan yang berjumlah RM48,264. Sementara itu, Majlis Agama Islam Negeri Johor Daerah Batu Pahat telah ke Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat hadir menziarahi dan bertanya khabar saudara-saudara kita yang sakit. Program yang dinamakan Program Ziarah Mahabbah ini telah dihadiri oleh Amin Baitul Mal Majlis Agama Islam Negeri Johor Daerah Batu Pahat, Ustaz Siddiq Maidin Kuti bagi menyerahkan sumbangan. Majlis Agama Islam Negeri Johor mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak pengurusan Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat yang menerima kunjungan kami. Kami doakan semoga semua pesakit kuat dan diberi kesembuhan buat mereka semua. Permulaan Januari 2023, Majlis Agama Islam Negeri Johor telah terserempak seorang wanita lanjut usia terbaring di tepi jalan sekitar Pantai Lindung. Kami telah menembual dengan makcik tersebut yang makna makcik tersebut tidak mempunyai kad pengenalan diri. Makcik turut memaklumkan bahawa beliau telah diragut. Pihak kami cuba usaha untuk hantar ke rumah atau tempat yang lebih selesa untuk berehat, tapi makcik menolak. Kami ambil inisiatif menghubungi Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM untuk membantu. Semoga makcik sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ahad 1 Januari 2023, Majlis Agama Islam Negeri Johor telah terlibat sama dalam program Jom Turun, iaitu Program Perumahan Rakyat PPR Anjuran Perbadanan Kemajuan Perumahan Johor PKPJ.
Program telah diadakan di Dewan Serbaguna PPR Sri Tulang, telah dihadiri oleh Yang Berhormat Datuk Jafni Mat Syukur, Esko Perumahan Negeri Johor. Yang Berhormat Datuk turut telah menyampaikan sumbangan bakul makanan Majlis Agama Islam Negeri Johor kepada asnaf di PPR Sri Tulang. Hadir sama Pegawai Majlis Agama Islam Negeri Johor, Ustaz Adib Mustafa. Selasa 3 Januari 2023, Majlis Agama Islam Negeri Johor juga sekali lagi telah terlibat sama dalam program Jom Turun, iaitu program Perumahan Rakyat PPR Anjuran Perbadanan Kemajuan Perumahan Johor PKPJ. Program telah diadakan di Blok B PPR Kempas Permai. Turut dihadiri Yang Amat Berhormat Datuk On Hafiz Ghazi, Menteri Besar Johor. Yang Amat Berhormat Datuk turut telah menyampaikan sumbangan bakul makanan Majlis Agama Islam Negeri Johor kepada asnaf di PPR Kempas Permai. Hadir sama Tuan Sulaiman Ismail, Ketua Penolong Pengarah Khidmat Pengurusan Majlis Agama Islam Negeri Johor. Sekian rangkuman berita. Sentiasa bersama kami di Maish TV. Maish bantu asnaf sejahtera, pembayar zakat gembira di syurga. Salam Tahun Baru 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Azam halu tujuh aku janji wawasan ikrar sebagai seorang muslim dan muslimah di dalam kehidupannya seharian. Sesungguhnya sebagai seorang Islam, seorang yang beriman, seorang yang bertakwa, mempunyai wawasan ikrar, aku janji hala tuju kehidupannya. Yang pertama, mesti menjadikan diri sendiri sebagai hamba Allah yang panjang umurnya, yang dalam keadaan bertakwa, taatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, saleh, ihsan dan husnul khatimah. Yang kedua, menjadikan diri insan yang sentiasa mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala kewajipan dan perintahnya, iaitu yang wajib, yang sunnah dan yang harus. Juga menjauhkan diri daripada melakukan larangan Allah, iaitu haram, makruh yang bercanggah dengan syarak, syak, keraguan dan syubhat. Manakala yang kedua, menjadikan diri sendiri ini sebagai umat Muhammad yang terbaik, khaira ummatin ukhrijat linnas, umat Muhammad yang baik, berakhlak mulia, berakhlak terpuji dan mencontohi akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik dalam semua bidang kehidupan. Manakala yang ketiga pula, perlu menjadikan diri sendiri itu bangsa Johor yang terbaik. Yang keempat, menjadikan diri sendiri rakyat Malaysia yang terbaik. Yang kelima,
menjadi penduduk dunia yang terbaik, yang akhir sekali. Pastikan kehidupan kita hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah wa wiqayatan minan nar, iaitu bahagia di dunia, bahagia di alam barzah, bahagia di akhirat, dan bebas daripada segala azab kubur dan azab neraka dan dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lakukan sesuatu amalan, budaya hidup yang boleh membawa diri kepada menjadi pertama kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, kekasih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih para malaikat, kekasih para ulama salihin abidin, kekasih ahli langit dan bumi, kekasih ahli keluarga, kekasih kepada pemimpin dan rakyat jelata, kekasih kepada rakan dan sahabat, musuh dan seteru dan lawan, kekasih kepada semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga yang paling penting, kekasih kepada syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pendengar yang budiman yang dimuliakan oleh Allah, perlu jadikan dan letakkan diri kita sendiri sebagai insan yang cemerlang, gemilang, terbilang, tersyuhur dalam semua bidang kehidupan. Yang pertama, bidang pegangan agama, akidah, iaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Dalam lapangan kehidupan, tempat tinggal, pekerjaan, makan minum dan lain-lain lagi. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi, perlu kita lahirkan insan yang mempunyai ekonomi yang baik, macam Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan lain-lain lagi. Yang seterusnya iaitu kesihatan yang baik. Bila kesihatan yang baik, maka ibadah dapat dilakukan yang baik, pekerjaan dapat dilakukan yang baik, dan banyak kerja-kerja kebajikan boleh dilakukan. Dan seterusnya iaitu pendidikan. Pastikan pelajaran kita sama ada dari segi ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah, seperti perubatan dan lain-lain lagi. Yang seterusnya perlu memastikan kesatuan, perpaduan, muafakat dan persaudaraan dalam kehidupan. Jadikan insan yang seperti itu, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayah, yang bermaksud kamu adalah insan yang istimewa, yang sebaik-baik umat. Dia punya cirinya iaitu menyuruh pada kebajikan dan diri sendiri dimulakan awal, mencegah kepada mungkar, maksiat, dosa, jenayah dan sebagainya, dan yang akhir beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, perlu kita memahami, menghayati dan melaksanakan sifat-sifat mulia, sifat-sifat wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, as-sidqu, benar, jujur, ikhlas. Yang kedua, amanah,
boleh dipercayai dan berintegriti. Yang ketiga, tabligh, ketulusan, transparan. Dan yang keempat, fatanah, hikmah, bijaksana dan lestari. Di samping itu, naklah kita menjauhkan sifat-sifat keji, sifat-sifat hina, sifat yang mustahil kepada Rasulullah, iaitu yang pertama al-kadhibu, bohong, tidak jujur dan tidak ikhlas, khianah, belut dan tidak boleh, yang khianat dalam segala tindak tanduknya. Yang ketiga al-kitman, yang menyembunyikan fakta, tidak ada ketelusan. Dan yang keempat iaitu baladah, iaitu tidak cerdik, dengu dan bingung, tidak lestari, tidak berakhlak mulia. Ini perlu dijauhi untuk menjadikan insan yang cemerlang, gemilang, termilang dan tersohor insya-Allah. Sidang pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah sekalian, buat akhirnya, marilah kita renung dan menghayati musyairah penting berikut. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Al-ayah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Perubahan paradigma, tindakan, sikap dan sebagainya perlu dijadikan satu pegangan hidup. Kemudian yang kedua, kata hikmah, iaitu sekiranya keadaan perkhidmatan, pekerjaan, kebaikan seseorang itu hari ini sama dengan hari semalam, bermakna orang ini adalah rugi. Kalau sekiranya bahawa hari ini lebih malang, lebih buruk daripada hari semalam, ini orang yang amat rugi. Adapun kalau hari ini lebih baik daripada semalam, orang ini orang yang cemerlang, gemilang, terbilang, tersohor dan beruntung dalam kehidupannya. Masya Allah. Maka orang itu berjaya, beruntung, cemerlang, gemilang dan seterusnya. Dalam kesempatan yang baik ini, saya bagi pihak diri saya dan juga isteri dan juga Majlis Agama Islam mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2023 dengan jayanya dan dijauhkan daripada segala malapetaka, penyakit dan juga gangguan-gangguan yang merosakkan budaya, pekerjaan dan juga kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.